Walaupun jumlah sebenar entiti yang bertindih masih belum jelas, anggaran menunjukkan terdapat lebih daripada 20 entiti di pelbagai kementerian yang bertindih peranan dan fungsi mereka. Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia, AWER, iaitu sebuah pertubuhan, bukan kerajaan dan advokasi, pernah mengenengahkan pertindihan kronik dalam bidang pembekalan air negara. Menurut AWER, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan, JPP, mempunyai fungsi yang bertindih dengan pengurusan aset air berhad Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, dan Indah Water Consortium. Jabatan Bekalan Air juga mempunyai fungsi yang bertindih dengan PAAB, SPAN, dan Pengendali Air. Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari, SEDA, dan Yayasan Hijau juga boleh ditutup. Fungsi SEDA boleh dilaksanakan oleh Suruhanjaya Tenaga di bawah satu jabatan. Sementara itu, fungsi Yayasan Hijau boleh diambil alih oleh Pusat Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim Malaysia. Pengarah Pendidikan Strategik Akademi tersebut, Hanif Ahmad berkata, Prasarana Malaysia Berhad, GLC, dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, sebuah badan berkanun, mungkin terlibat dalam projek infrastruktur yang boleh menyebabkan pertindihan dalam perancangan dan pelaksanaan projek pengangkutan. Agensi Pengangkutan Awam Darat, APAD, dan Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ, juga contoh lain di mana terdapat pertindihan fungsi yang akhirnya membawa kepada penyusunan semula. Majlis Amanah Rakyat, MARA, dan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Nasional, TEKUN, juga mempunyai peranan yang serupa dalam menyediakan pembiayaan dan sokongan kepada usahawan Bumi Putra. Pertindihan ini sememangnya dikhawatiri menimbulkan karenah birokrasi dan paling membimbangkan tekanan kewangan ketika negara sepatutnya lebih sensitif dan cekap mengendalikan perbelanjaan yang perlu sahaja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sekretariat itu akan bertindak serta-merta sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mereformasi perkhidmatan awam, tata kelola. Semua perkara di atas berkait rapat dengan fokus kerajaan untuk memperkemas dan memperkukuhkan usaha pemantapan tata kelola dalam sistem pengurusan pentadbiran kerajaan Malaysia. Tata kelola yang baik adalah penting bagi kerajaan perpaduan untuk menjayakan pelaksanaan pelbagai dasar, termasuk ekonomi madani, Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 dan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara. Reformasi sektor awam. Untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan dalam sektor awam, kita juga perlu mempercepat transformasi digital.